dengung sama. Jadi dengung sama ni, kalau kita belajar dekat sekolah rendah, ni sekolah rendah lah. Kalau kita belajar dekat sekolah rendah, dia tukarkan dengung tu jadi ng. Ha, ing mungzi. Ni level sekolah rendah lah. Tapi sebab budak-budak sekolah rendah dia tak boleh lagi nak apa dia nak hadam lah topik dengung sama ni. Sebab topik dengung sama ni tuan-tuan dan puan, dia antara hukum tajuk yang susah lah kita nak dapat bunyi dia. Kan? Tapi kita ni semua dah besar-besar. Takkan nak belajar macam sekolah rendah lagi. Jadi kena ingat, bila dengung sama, kita kena letakkan makhraj lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang berikutnya. Jadi jom kita masuk ke muka surat 18. Muka surat 18, jom kita tengok huruf pertama. Macam biasalah. Untuk modul 4 ni kita cari nun mati. Okey, jumpa nun mati dekat situ. Nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta maksudnya dengung sama. Macam mana kita nak ingat dengung sama ni ada berapa huruf? Dengung sama ni dia ada 15 huruf lah. Ni semua saya dah terang minggu lepas. Saya cuma recap je hari ni. Jadi nak tahu penerangan lebih lanjut, buka rakaman minggu lepas lah. Cuma sedikit sebanyaknya. Nak ingat dengung sama ni sebenarnya memang susah nak ingat. Kalau saya boleh tak ingat 15 tu. Tapi kita ingat yang lain-lain tu lah. Yang masuk dengung ada 4. Ya, wa, mim, nun. Masuk tak dengung ada 2. Lam, ro. Tukar mim dengung ada 1. Ba. Jelas ada 6. Ain, ghain, ho, ha, ho. Ada 6. Jadi selain daripada ni, selain daripada yang 4 hukum ni, itulah dengung sama. Itu je cara dia nak ingat. Jadi huruf ta ni dia tak termasuk dengan 4 hukum tadi lah. Masuk dengung, masuk tak dengung semua tu. Jadi dia adalah dengung sama. Okay, sama juga. Nun bertemu ta, dia adalah dengung samar. Jadi macam mana kita nak dengung ke samar je? Ingat baik-baik. Ayat untuk dengung sama ni, tuan-tuan dan puan, adalah kita meletakkan lidah kita berhampiran makhraj huruf seterusnya. Maknanya kalau dengung biasa, lidah kita naik ke atas, betul tak? Kena langit. Makhraj huruf nun lah. An, an. Kita naikkan ni langit kita, ni lidah kita. An, begitu. Tapi untuk dengung sama ni, lidah tu kena pergi dekat makhraj huruf berikutnya. Jadi tadi nun mati bertemu ta. Jadi makhraj huruf ta dekat mana tuan-tuan dan puan? Tak payah ayat buku. Ikut je. Sebut ta. Lidah tu pergi mana? Ta. Ta. Lidah tu ada dekat mana? Dekat gigi atas. Ataupun ayat buku dia antara gusi dan gigi atas lah. Jadi kita dengungkan tu. Waktu kita dengung, lidah kita mesti dekat situ. Anta. Anta. Itu dia. Dengung sama. Dia tak boleh anta. Tapi dia anta. Lidah tu mesti dekat makhraj huruf seterusnya. Jadi siapa yang tak ingat makhraj ni, bahayalah tu dia cakap. Masuk bodoh 4 ni, masuk balik makhraj ni. Jadi kena ulang gaji balik lah siapa yang tak ingat tu. Jadi ingat, lidah letak dekat gigi. Jadi jom baca sama saya. Pun, ikut mulut saya. Ikut mulut saya ni macam mana saya baca. Kuntum amantum. Baca. Kuntum amantum. Mantap. Okey, lagi sekali. Tengok lidah saya betul-betul. Kuntum amantum.
Kuntum amantum. Alhamdulillah. Oh, ah. Jom kita tengok huruf seterusnya. Sama juga. Cari nun mati. Ingat, modul 4 ni itu je kita cari. Cari nun mati. Okey, jumpa. Sebelahnya huruf ta. Kita dah belajar tadi lah. Seterusnya huruf nun. Bertemu dengan huruf ka. Ka ni kita tak jumpa lagi. Jadi ingatlah apa makhraj huruf ka. Cuba sebut ka. Lidah tu pergi mana? Ka. Rasa tak? Pangkal lidah dinaikkan ke langit keras. Ka. Dia bukan kat depan, dekat belakang tu makhraj dia. Ka. Ka. Tak boleh dah duduk kat dalam. Tapi lebih kurang macam ni lah. Ni mulut kita. Ni lidah kita. Lidah belakang kita tu. Ni dia tunjuk ni. Masya Allah. Ni gigi kita. Lidah belakang tu terangkat sikit. Ka. Ka. Lidah belakang tu dia akan terangkat. Jadi, bila kita dengungkan pun, kita tak boleh lah. Anka. Tapi kita kena naikkan lidah belakang je. Alka. Angka. Angka. Cuba sebut. Angka. 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 Yang ni sebenarnya tak apalah kalau ada bunyi G tu. Sikit. Jangan banyak. Jangan ang. Tapi angka. Macam tu. Dia ada bunyi G sikit tak apa. Sebab dengung sama ni dia ada kategori dia lah. Tu hujung dia cerita. Tapi kena ingat yang paling asas dia adalah letakkan pada huruf. Jadi ingat, jangan bawa lidah ke atas tapi ikut makhraj huruf ka. Angka. Okey, alhamdulillah. Jom baca bersama saya. Yang nun ni tadi gigi kat depan kita lukis sikit lah. Lidah tu ke sini untuk huruf ka ni. Kat TV tu. Untuk huruf ka ni, lidah belakang tu yang naik. Macam ni. Lidah belakang tu yang naik. Jadi kalau saya baca, walan tarda ankal yahudu. Walan tardo Angkat yahudu. Alhamdulillah. Okey, cantik. Terbaik semuanya. Lagi sekali. Last. Walan tarda ankal yahudu. Walan yahudu. Okey, cantik. Setakat ni cantik saya tengok. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Ujung kita ni. Okey. Jom tengok pula pada baris kedua. Sama juga. Macam biasa dalam modul 4 ni, kita tengok nun mati, kita cari tanwin. Ada tak? Okey, ada 2. 1, 2. Tengok huruf sebelah ada, huruf fa. Huruf fa dengung sama. Sebab tak ada daripada 4 hukum tu. Sama juga tanwin bertemu dengan fa. Dengung sama. Jadi apa makhraj huruf fa ni? Fa. Cuba sebut fa. Apa makhraj dia? Ni fa. Fa gigi bertemu bibir. Fa. Jadi bila kita dengungkan dia, ingat jangan naikkan lidah ke atas, tetapi kita kena gigit bibir kita sebab dia bertemu dengan fa. Jadi bacaan dia akan jadi aufa. Aufa. Cuba sebut. Aufa lagi. Ingat lidah tu kena jaga jangan bagi naik atas. Okey, jadi jom. Ikut saya bacalah. Tengok modul. Tengok gigi saya. Meow fadliu fadhuqu.
min Faz- fazuku Jadi Miau fadliu fadhuku. Meu faz- min faz- fazuku. Alhamdulillah. Okey, cantik. Jadi jom. Jom kita tengok. Ya, seterusnya. Alhamdulillah. Tengok huruf seterusnya. Jadi macam biasalah. Bila modul 4 ni, bukan modul 4 dah, adalah Quran pertama. Nampak nun mati, tengok huruf sebelah dia. Okey, ada berapa nun mati kat situ? Ada 3. 3. Mantap. Okey, ada 3. Jadi, kita tengoklah sebelah dia. Sebelah ada huruf ya ni. Apa hukum dia? Saya dah sebut awal-awal tadi. Apa hukumnya tu? Nun bertemu ya. Dengung Dengung apa? dengan sama. Dengung sama. Yakin ke? Bukan. Tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Bagus. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Tak apa. Siapa nak cuba lagi? Ada 5 je hukum kita belajar itu. Saya dah bagi ke notas aku. Dah kan? Ini dah lupa dah. Jawapan dia adalah masuk dengung. Dengung dah betul lah. Memang betul dengung. Cuma kita nak kena tahu juga kategori dengung yang macam mana. Jadi kalau masuk dengung ni, maksud dia tak ada langsung bunyi nun. Kita baca macam ya tu bersabdu je. Tapi kena ingatlah, kena dengung lah. Mayyar. Ikut saya baca. May. Mai. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya. Nun mati bertemu kaf. Ni ialah dengung sama. Kita dah belajar tadi. Pangkal lidah terangkat. Lidah belakang tu. Seterusnya. Nun bertemu dah. Sama juga. Dengung sama. Tapi bertemu dah ni. Apa makhraj huruf dah, tuan-tuan dan puan? DS. DS. Itu dia punya dengung. Makhrajnya, cara sebutnya. Nat. Sebut. Bukan nat. Cara sebutnya adalah lidah kita ke gigi atas macam huruf ta tu. Da. Jadi bila kita nak buat dengung sama tu, kita dengung gigi kita, lidah kita mesti dekat gigi atas lah. Man. Beza dengan man. Dengan man. Jadi kena berhati-hatilah. Benda ni mungkin kadang-kadang kalau kita baca dekat kawan kita suruh dengar kan, kawan kata betul lah tu. Dengan kawan memang mungkin betul. Tapi dengan atas tu, kita tak tahu. Jadi pastikan yang penting kita yakinlah, itu yang utamanya. Tapi sebelum yakin, kita kena tahulah. Kena ingat betul-betul macam mana cara nak bacanya. Jadi sama juga penerangan je. Jadi dekat sini ada 3 hukum. Dan 3 bunyi yang berbeza. Satu bunyinya mai. Satu bunyi dia ming. Satu lagi bunyi dia an. Ni bukan huruf nun Ni saya buat macam angin. Sebab lidah kita tak naik ke atas pun. Jadi dah tahu, jom kita baca. May yartadda minkum an dini. Mai. Yartadud minkum an dinihi. Alhamdulillah, cantik. Lagi sekali ikut saya baca. May yartadda minkum an dinihi. Man yartadda minkum an dinihi. Alhamdulillah. Okey.
Jadi seterusnya. Sama juga. Sama juga. Buka fokus. Buka dengan siapa tu? Okay, jadi macam biasa dalam lakuan. Nampak je Tanwin. Terus tengok huruf sebelah ada huruf apa. Dekat situ huruf ta lah. Huruf ta kita tahulah tadi. Kita dah belajar. Dengung. Sama. Jadi ada satu lagi hukum dekat sini. Iaitu hukum. Hukum apa dia? Siapa tahu? Hukum. Ni betul. Ni je. Dengung je. Tak ada dengung sama, tak ada dengung nipis. Mana ada dengung nipis? Masuk dengung, masuk tak dengung. Jelas tak ada. Ini dengung je. Iaitu mim yang bersabdu. Mim yang bersabdu automatik dengung. Wajib dengung. Itu antara nama-nama dia lah. Jadi kena ingat tuan-tuan puan. Ingat hukum ni semua. Kalau tak ingat macam mana kita nak baca Quran, tuan-tuan puan. Jadi pastikan kena ingat. Nak tak nak kena ingat, tak ada cara lain dah. Jadi jom ikut saya baca. Kullu ummatin tud'a. Kullu ummatin tud'a. Kau cantik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ni yang saya dapati lah berdasarkan rakaman apa semua ni. Baca cantik. Cuma macam hukum tu susah nak kenal lagi. Tapi baca cantik, alhamdulillah. Ikut saya baca lagi sekali. Kullu ummatin tud'a. Kullu ummatin tud'a. Alhamdulillah. Cantik. Jom. Macam biasa. Okay, macam biasa lah. Macam biasa lah. Untuk topik ni, minggu ni lebih kepada dengung sama lah. Saya nak tekankan. Sebab dengung sama ni memang susah. Okey. Jadi nun mati bertemu ta. Dengung sama kita dah belajar tadi. Tak perlu saya terangkan ini. Nun mati bertemu ka. Dengung sama. Jadi ingat. Dekat sini kita baca. Anta. Anta. Gigi kita dekat. Gigi kita pula. Lidah kita dekat belakang gigi. Sini pun sama. Angka. Lidah belakang kita terangkat. Dan jangan naik lidah depan tu. Lidah depan jangan naik ke langit. Saya lukis dah tu. Alhamdulillah. Jadi ikut saya baca. Ahakku antah syauhu in kuntum. Lagi satu. Saya tinggal. Okey lah. Baca. Ahakku antahsawfu an in kuntum. Alhamdulillah. Okey, lagi sekali. Ahakku antah syauhu in kuntum. Ahakku antahsawfu in kuntum. Cantik. Baik. Alright. Jadi jom. Kita pergi pula kepada huruf yang seterusnya. Baris yang seterusnya. Berapa baris lagi? Cukup. Macam biasa. Cari dulu. Cari dulu mati. Cari dulu tanwin. Cari. Jumpa tanwin. Tanwin bertemu mim. Apa hukumnya? Tanwin bertemu mim. Apa hukumnya? Jangan lupa tadi. Tak ada lupa. Tanwin bertemu mim. Masuk dengung.
Allah, kena ingat kawan. Seterusnya nun mati bertemu syah. Yang ini dengung sama. Ini dengung sama. Jadi dengung sama macam mana? Dengung sama macam mana? Ayat buku dia. Meletakkan. Baca dalam buku tu. Meletakkan. Meletakkan lidah berhampiran dengan mahrab huruf yang berikutnya. Betul. Alhamdulillah. Jadi jom kita tengok. Huruf syah ni makrasnya dekat mana? Huruf syah. Cuba sebut sikit. Syah. Syah. Jadi syah tu lidah kita kat mana? Tengah Syah. tu naik ke atas. Syah, betul tak? Lidah tengah tu. Syah. Syah. Jadi bila kita dengungkan dia pun, jangan naikkan lidah depan ke atas. An, tapi kita naikkan lidah tengah. An. An. Syah. An. Syah. Sebut. Syah. Ingat bukan an bukan Syah, tapi Syah. Syah. Alhamdulillah. Jadi dah tahu dia punya hukum. Jangan lupa tulis tahu MD, MSD semua ni. Jangan dengar je. Okey. Jadi ikut saya baca. Ala basyarim min syai'in. Ala basyarin min syai'in. Okey, lagi sekali. Ala basyarim min syai'in. Ala basyarin min syai'in. Alhamdulillah. Okey, cantik-cantik. Okey, seterusnya. Kita pergi pula seterusnya. Macam biasa, cari nun mati, cari tanwin. Ada berapa nun mati kat situ? Ada 2, betul. 1, 2. Okey, yang pertama sekali nun mati bertemu za. Ini saya bagi tahu. Dengung sama. Jadi, nun mati bertemu alif. Apa hukumnya? Nun mati bertemu alif. Hukumnya jelas. Ataupun nama dalam bahasa Arab lah. Mungkin tuan-tuan dan puan tahu yang bahasa Arab kan. Nama yang bahasa Arab dia izhar halqi. Izhar maksudnya jelas. Izhar, zahir. Betul lah. Izhar maksudnya jelas. Halqi maksudnya halqum. Bermaksud huruf-huruf yang makrasnya di halqum akan dibaca jelas bunyi N dia. Itulah dia baca jelas. Jadi dekat sini tak perlu dengung. Man Jadi tak perlu fokus dekat J tu. Kita fokus dekat Zai. Jadi ingatlah bila kita sebut dengung sama, meletakkan lidah berhampiran pada makhraj huruf seterusnya. Jadi kita kena letaklah lidah kita dekat huruf Zai. Huruf Za. Za makhrajnya dekat mana tuan-tuan puan? Cuba sebut sikit Za. Za. Lidah kita kat mana? Dekat belakang gigi bawah. Ya, betul. Belakang gigi bawah. Mantap. Terbaik, Puan. Jadi bila kita dengung, yang ni ramai orang silap lah. Saya pun dulu, yang belajar dulu selalu kat silap. Itu lidah tu jangan kita naikkan. Jadi bunyi dia akan jadi Auza. Auza. Tak ada bunyi N pun. Auza. Cuba sebut. Kalau ada bunyi N tu salah lah. Sebab lidah kita kat bawah je. Auza. Okey, cantik-cantik. Boleh. Tu cakap. Tuan-tuan dan perempuan baca cantik. Cuma inform tak ingat. Okey. Cantik-cantik. Jadi,
Kita dah tahu hukum-hukumnya. Yang ni jelas. Yang ni dengung sama. Jadi kena ingat. Masa kita dengungkan tu. Saya lukis lagi. Ini mulut kita. Lidah kita jangan bergerak. Straight je macam ni. Dan terlukis lagi lah. Yang dia kata lidah kita ke atas lah. Pangkah. Jadi jangan naikkan lidah ke atas. Jadi ikut saya baca. Qul man anzalal kitabi. Qul man Man anzalal kitabi. Ingat bukan an tapi al. Lagi sekali. Qul. Ingat jangan naikkan lidah kita. Lidah kita relax je. Nak suruh masuk jagi kan takut batal puasa pula. Cuba relaxkan lidah. Tapi memang susah. Tu dia cakap. Dengung sama ni adalah antara topik yang susah. Jadi lagi sekali ikut saya baca. Qul man anzalal kitaba. Qul man anzalal kitaba. Kitabi. 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 Saya pun salah tadi. Maafkan saya. Kitabi Alright. Alhamdulillah. Okey, terbaik. Tak apa. Gini kita praktis dulu. Nanti macam biasalah hantarkanlah kerja sekolah pula rakaman bacaan. Macam saya selalu cakap lah, rakaman bacaan tu bukan untuk saya. Tapi untuk tuan-tuan dan perempuan. Untuk tuan-tuan dan perempuan semak lah. Bacaan tuan-tuan dan perempuan ni betul ke tidak? Okey, jadi tak apa. Hari ni saya bagi tahulah. Jam pun 3.30. Kita laju sikit lah. Okey, jadi macam biasa. Bila kita mengaji, kena ingat beberapa rules ni. Beberapa peraturan. Ini baru peraturan yang asas. Belum kita masuk peraturan yang advance lagi. Jadi peraturan asas yang kita dah belajar. Kita ambil yang pasal dengung je lah. Yang pasal apa? Alif Lam Qamariyah Samsiah tu nantilah. Kita ulang kaji lain kali. Jadi bila nun mati bersabdu, bila nun bersabdu, bila nun bersabdu dengan bim bersabdu, ingat auto dengung. Yang ni tak payah fikir dah tuan-tuan dan puan. Nampak je mim bersabdu, nampak je nun bersabdu, automatik dengung. Ataupun bahasa Melayunya wajib dengung lah. Nak bahasa Arab dia pula wajibul hunna. Nama yang saya bagi dekat dalam bahasa Melayu ni bukan saya saja letak. Memang translation dia dalam bahasa Arab. Wajibul hunna, wajib dengung. Cuma saya tukar moden sikit lah, auto. Jadi sebab saya nak tuan-tuan faham. Nampak je mim bersabdu, nampak je nun bersabdu, automatik dengung. Ni kat bawah tu ada. Jadi tak payah fikir. Yang ini pun sama. Wajib dengung. Tapi kena ingat. Dia memang wajib dengung. Tapi ada hukum lain disebabkan adanya tanwin. Jadi dia macam matematik jugalah sebenarnya tajwid ni tuan-tuan. Jadi dia memang agak pening sikit. Sebab tu kena banyak buat latihan. Jadi macam saya cakap tadi lah. Mim bersabdu ni wajib dengung. Tapi dengan kehadiran tanwin, dia telah menukarkan dia menjadi masuk dengung. Tapi dia still dengung juga. Dia masih lagi dengung. Cuma dia jadi hukum yang baru bernama masuk dengung. Okey, jadi seterusnya nun mati bertemu alif dibaca jelas. Jadi jomlah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin min a'nabin. Wajannatim min a'nabin.
Okay, lagi sekali. Wajannatin min a'nabin. Wajan Wajannatin min min a'nabin. Okey, alhamdulillah. Kita ada berapa baris lagi ni? Sikit lagi. Okey, jadi seterusnya macam biasa. Cari hukum nun mati, cari urun tanwin. Nun mati dekat sini. Nun mati dekat sini bertemu to. Jadi jawapan dia adalah dengung sama. sama. Okey, nun mati bertemu waw. Hukumnya Jelas. Masuk dengan masuk dengung. Alhamdulillah. Betul. Tetapi ada tapi pula. Dia betul. Nun bertemu waw masuk dengung. Tetapi untuk perkataan ini tak perlu dengung. Kenapa? Sebab dia termasuk dalam hukum izhar mutlak. Kita dah belajar minggu lepas. Ni tak masuk ni kelas minggu lepas. Tak ada. Maksudnya yang ada hari ni semua masuk. Ni dia. Untuk 4 perkataan ini, baca dekat situ. Untuk 4 perkataan ini, nun mati tidak perlu masuk dan tidak perlu dengung. Dekat ayat tadi tak perlulah kita dengung. Walaupun betul jawapan dia, tahniah. Betul. Masuk dengung. Tapi dekat sini tak payah. Sebab dia huruf istimewa. Seterusnya, nun mati tanwin bertemu dengan dah. Dengung sama. Okey, jadi dengung sama. Tengok dekat huruf to tu. Dengung sama. Huruf to makraj dia apa? Cuba sebut. To. 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 Jadi makraj dia lidah dia ke mana? Lidah depan ke gigi atas. Lidah belakang terangkat. Dia ibaratkan macam huruf ta bergabung dengan huruf ka tadi tu lah. Dia macam huruf ta bergabung dengan huruf ka. Macam. Jadi bila kita sebut je, dia bukan min tol, tapi dia miau tol. Miau tol. Sebut. Mem to. Cantik. Nampak. Jadi jom baca satu ayat penuh dengan saya. Miau talqiha qinwanun daniyatun. min Min danihi. Okey, alhamdulillah cantik. Lagi sekali. Miau talqiha qinwanun daniyatun. Min daniyatun. Alhamdulillah. Okey. Jadi seterusnya. Sama. Kita laju sikit. Nun mati bertemu fa, dengung sama. Nun mati bertemu sya, dengung sama. Jadi makraj dia ingat lagi tak? Tadi kita cakap. Jadi untuk fa, kita kena gigit bibir tu. Ni bibir kita. Ni gigi kita. Kena Ya. gigit. Tong, gigit bibir kita. Tong, fi. Tong, fi. Untuk rosya pula. Ni gigi kita. Lidah kita. Macam ni. Tengah lidah yang terangkat. Jadi ikut saya baca. Wa ma tunfiqu min syai'in. ama Tunfiqu min syai'in. Lagi sekali. Wa ma tunfiqu min syai'in. Wa ma tunfiqu min syai'in.
Alhamdulillah. Okey. Jadi seterusnya. Jadi macam biasa. Tak apa, saya ada tuliskan. Tuan-tuan dan puan tulis dalam modul jangan tak tulis pula. Yang ini wajib dengung. Yang ini nun mati tanwin bertemu ja. Dengung sama. Tanwin bertemu kaf. Dengung sama. Mim bersabdu wajib dengung. Tanwin bertemu ta. Dengung sama. Banyak ni. Jadi yang sini dekat beza je, dekat ja je. Maka suruh ja dekat mana? Cuba sebut sikit. Ja. Ja. Ya. Lidah lidah tu pergi mana? Ja. Tengah lidah naik ke atas. Ja. Ja, betul tak? Lidah tengah kita naik. Ja, kan? Ya. Jadi sama juga macam Syah tadi tu lah. Kena naikkan lidah tengah. Jadi jom baca sama saya. Ni banyak dengung sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a. Kullu Kullu ummatin ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a. Alhamdulillah, cantik bacaan anda. Lagi sekali. Kullu ummatin jashi. Alamak, syi pula. Lagi sekali. Kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a. kullu Kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Okey. Ada 2 baris lagi yang cukup-cukup. Okey, jadi ni kita laju sikit. Ni pun tak banyak hukumnya. Dekat sini nun mati tak ada tapi ada tanwin. Tanwin bertemu syah. Jangan tanwin bertemu alif Tanwin bertemu syah. Dengung sama. Lidah kita kena naik ke tengah. Macam ni. Jadi ikut saya baca. Qulna idzan syatatan. Kulna idzan syatatan. Ini sekali. Qulna idzan syatatan. Kulna idzan syatatan. Jadi yang ni dia agak tricky sikit lah. Dia agak mencabar sikit sebab kita sebut rozah dulu. Jadi dah akan jadi izain. Izain. Daripada luar, lepas tu tarik tengah lidah. Izain. Dia kata. Izain. Izain. Macam tu. Izain. Nampak tak? Ke tak nampak dalam mindset tu? Jadi ni kena praktis banyak kali lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, lagi 3 baris lagi. Sama juga. Okay, nun mati bertemu za dengung sama. Tanwin bertemu ain. Jelas. Nun mati bertemu da dengung sama. Tulis dalam modul. Okay, huruf za kita tak bincang lagi. Huruf za, makraj dia dekat mana? Makraj huruf za. Cuba sebut sikit. Za. ujung gigi Ya, atas Ya, betul. Lidah terkeluar. Hujung lidah keluar dan terkena hujung gigi atas. Itu ayat buku dia. Jadi, bila kita dengungkan dia, kita tak boleh naik lidah ke atas. Tak boleh naik ke gusi tu. Tapi kita kena keluarkan dia. Simple je. Dengung sama ni. Tapi tak baca je lah. Kadang-kadang sasu lidahnya.
Okey, jadi ingatlah sama jelas dengung sama. Jadi ikut saya baca. Min zalika masubatan indallahi. Min kami masubatan indallahi. Okey, alhamdulillah. Jadi berdasarkan apa yang saya dengar hari ini lah. Dengung sama ni macam tak ada masalah, semua cantik. Okey, jadi yang ni inilah. Ing dengung sama, satu je, dua je. Jadi ikut saya baca. In kuntum sadiqina. In kuntum sadiqina. Yang ini ayat ni mesti biasa lah. Siapa yang biasa mengaji ni selalu dengar lah kan ayat ni. Yang ni ramai selalu silap. Dia baca in kuntum. Sebenarnya bacaan dia adalah il kuntum. Itu bacaan dia sebenar. Il kuntum. Kuntum. kuntum Okey, alhamdulillah. Lagi sekali. Il kuntum. In kuntum. Alhamdulillah. Jadi baca penuh ikut saya. In kuntum sadiqina. In kuntum sadiqina. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir. Macam biasa tengok dulu hukum dia. Okey, nun bersabdu. Oi. Dah start kering tekak ni. Dah masuk tengah hari ni. Dekat muka dia kan. Okey. Wajib dengung. Lepas tu nun mati betul muta. Dengung sama. Okey, tawaba. Okey, tak ada dah. Jadi ikut saya baca. Innaka antat tawwabur rahimu. Innaka tawwabur rahimu. Okey, alhamdulillah. Maka selesailah. Hari ni lebih kepada ulang kaji bacaan lah. Alhamdulillah. Jadi macam saya cakap tadi, untuk orang perempuan bagus. Alhamdulillah. Bacaan semua cantik. Orang kata kena lah. Kena pada makrasnya, kena pada hukumnya. Tapi masih lagi tidak boleh mengenal hukum yang mana satu lah. Jadi untuk latihan kerja rumah kita, untuk muka surat 19 ni, letakkan tanda-tanda hukum yang kita dah belajar selama ni. Tak apa, nanti saya bagi nota kecil dekat dalam grup. Letakkan je hukum-hukumnya dekat muka surat 19 ni. Dan kedua, jangan lupa hantarkan rakaman bacaan. Itu untuk latihan lah. Tapi sebelum kita ketuk kelas ni, kita nak tunjukkan jugalah, walaupun tuan-tuan dan perempuan dah pro dengung sama ni, kita nak tunjuklah. Sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan, dengung sama ni, dia terbahagi kepada 3 tau. Dia terbahagi kepada 3, iaitu dengung tak sama. Ni ayat saya lah. Dia ada ayat dia dekat ada ayat betul dia lah dalam pengajian Al-Quran. Tapi tu sebenarnya level tinggi lah sebenarnya. Tapi nak mudah, kita panggil je dengung tak sama. Yang kedua, sama tak dengung. Sama tak dengung. Yang ketiga, dengung sama. Ini 3 jenis dengung sama yang tuan-tuan perempuan kena tahulah. Dia ada nama bahasa Arab dia, tapi itulah, untuk elakkan pening, kita bagi nama bahasa Melayu dia. Okey, dengung tak sama ni apa benda dia? Dengung tak sama ni boleh tulis dalam modul. Saya kita kosong.
Dengung tak sama ni adalah bunyi dia sama macam dengung biasa. Tak jauh beza sangat. Dia sama sikit je lah. Bukanlah tak sama terus. Dia sama sikit je lah. Apakah huruf-huruf itu? Huruf-hurufnya adalah ta, to, dengan da. Dia dengung tak berapa nak sama. An, au, an. Tiga tu. Huruf ta, an. Dia tak banyak sangat beza lah dengan an. Au. Dengan huruf da, an. Gatal lidah. Dengung je kerja. Seterusnya. Sama tapi tak berapa dengung. Huruf apa ni? Ini yang kita belajar dekat sekolah rendah dulu lah. Yang dengung bunyi NG. Iaitu huruf O. Oi, terkejut saya. Huruf Ko dengan K. Tapi kena ingat, dia bukan bunyi NG sebenarnya. Tapi hampir-hampir. Ka. Ko. Sebut. Ka. Ko. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, dengung sama. Yang betul-betul kita letakkan lidah ke makhraj dan dengungnya. Yang ni pun ada 4 pecahan dia lah dengung sama ni. Yang pertama, lidah kita kena keluar. Lidah keluar. Yang ni saya nak tanya lah. Huruf apa yang lidah keluar tu? Ada 3. Sin. Okay. Sin. Zain. Mana huruf apa tu Zain ni? Bukan, sekejap. Sin. Sin. Sin lidah belakang gigi bawah. Saya buat keliru pula. Bukan sin Sa. Lidah terkeluar tu. Hampir tepat dah tu. Tapi yang terkeluar bukan sin, tapi sa. Yang 3 titik tu. Lagi-lagi huruf apa yang lidah keluar? Zain. Huruf Zain ni juga. Roy ni. Zo. 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 Itu dah fikir tu. Sebutan dia Zo. Sodok Tozo. Zo. Lagi satu. Dia bunyi macam Zo juga. Tapi dia tak tebal. Zo. Za. Za. 3 tu. Sa, Zo dengan za. 3 ni lidah terkeluar. Yang kedua. Lidah belakang. Belakang. Lidah belakang. Gigi bawah. Ni ada orang sebut tadi. Apa dia? Sin. Sin lagi. Tak apalah, saya beritahu lah. Masih tinggal 2 minit je lagi. Huruf Zai dengan huruf Sod. Yang ketiga. Tengah lidah terangkat. Tengah. Terangkat. Ada berapa huruf ni tengah lidah terangkat? Kita ada sebut tadi, latihan tadi. Huruf Ja dengan huruf Syai. Yang 3 titik tu huruf Shin dengan huruf Ja. Maaf dah. Bertindih sikit. Dah tak muat dah surat ni.
Okey, dan yang terakhir, fa lah. Gigi atas bertemu bibir. Salin dalam buku nota tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berakhirnya penerangan saya hari ini, maka berakhirlah topik kita hari ini berkenaan dengan dengung sama atau nama dalam bahasa Arabnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi kalau kita translate bahasa Melayu-nya secara dasar pun sembunyi, sembunyi secara hakiki. Itu literal translation lah. Ni semua dah salin belum ni? Dah. Dah Dah. Okey, alhamdulillah. Screenshot je zaman dah moden. Tapi tak cantik lah kalau screenshot. Sebab saya tulis pakai mouse. Okey, alhamdulillah, maka selesai topik kita hari ni. Tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke? Ada tak tu? Tak ada, tak apa, saya faham. Mungkin semua dah penat dah. Lagi 3 jam lagi nak buka, sabar. Siapa yang duduk Sabah Sarawak tu syok lah. Lagi 2 jam je. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, jangan lupa buat latihan muka surat berapa tadi? Muka surat 19. Letakkan hukum-hukum tajwid yang ada dan hantarkan rakaman bacaan. Jangan risau, saya akan hantarkan nota kecil berkenaan dengan dengung. Dan jangan lupa juga buat latihan di video Telegram untuk melancarkan lagi bacaan kita. Jadi saya tutup dahulu majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama. Selamat puasa, selamat buka nanti. Sama-sama. Okay. Bye bye. Jumpa lagi. Jangan lupa buat latihan. Ayat last tu penting. Alright semua. Selamat berusaha. Teruskan berusaha. Jangan pernah menyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.